Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu. Dan kita harapkan dengan adanya majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya Allah berikan kita kekuatan untuk beramal. Dan yang paling penting adalah kita mengharap Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan kita di mizan hasanat kita. Dan Allah mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Dan itulah harapan kita agar kita berada dalam syurga. Kerana hanya ahli syurga saja yang mampu melihat wajah Allah di sana nanti. Baik. Jadi kita sambung balik pelajaran kita, masih lagi berkisar dalam surah Al-Insan. Yang mana kita telah membicarakan tentang sifat di antara sifat orang yang terpilih. Ya. Saya akan bacakan sebentar lagi. Yang mana kita telah menceritakan beberapa perkara tentang orang abrar yang disebutkan dalam surah Al-Insan. Dan kita melihat pada ayat ini bahawa orang-orang abrar yang terpilih ini di antara sifatnya, tuan-tuan dan perempuan, ialah mesti sifat dia orang yang beriman. Ya. Dan beriman itu mestilah beriman cara Rasulullah. Dia tidak ada pilihan. Tuan-tuan dan perempuan, kita tidak ada pilihan. Ya, dia bukan macam tak boleh makan nasi kita makan roti, tak boleh makan roti kita makan capati, itu roti lah. Ya, kita makan jagung, tak. Ini masalahnya adalah masalah keimanan yang tidak ada pilihan, melainkan kita mengikut seperti mana yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah iman kita bertepatan mengikut apa yang Allah nak. Kita hamba Allah, maka ikut arahan dia. Kita hamba Allah, kita ikut petunjuk dia. Kita hamba Allah, maka kita kena beriman, kerana itu asal dan usul kepada agama kita, memastikan seseorang itu akan masuk syurga ataupun tidak. Kalau bab beriman kepada Allah pun kita tidak jelas, sedangkan kita dah tahu keputusan soalan yang akan ditanya di dalam kubur tu adalah soalan itu yang pertama kali, man rabbuka. Tiba-tiba kita tak jelas. Soalan dah bocor tapi kita tak jelas. Cara beriman kepada Allah pun tak jelas. Cara beriman kepada Allah masih lagi dengan pemikiran falsafah. Bukan beriman seperti mana yang Allah arahkan. Dalam surah Al-Baqarah Allah arahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu wahai Muhammad dan para sahabat beriman, sesungguhnya mereka dapat petunjuk. Subhanallah, tuan-tuan dan perempuan, Allah dah terangkan beriman cara Rasulullah dan para sahabat beriman, confirm dapat petunjuk. Tetapi kita lebih selesa, masyarakat kita, manusia ini lebih selesa membuat beriman secara fahaman mereka, cara falsafah. Sedangkan yang disebutkan ahli sunnah wal jamaah adalah beriman cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, 3 kurun yang terbaik. Ya, subhanallah. Allah bagi petunjuk kepada kita dan mereka semua. Ya, mudah-mudahan dan Allah istiqamahkan kita. Kerana perjalanan ini penuh dengan liku-liku yang lebih menggerunkan. Kerana masyarakat yang jahil, masyarakat yang Allah uji dengan kejahilan selepas kematiannya ulama-ulama yang besar. Baik. Kemudian bila kita melihat innal abrar, ya, di dalam ayat ini, ya, kita lihat balik dalam surah Al-Insan. Okey, saya bacakan sedikit. Yang disebutkan tentang ayat innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, dan kita telah terangkan orang-orang yang berbuat baik ini. Dan pertama sekali ialah orang yang beriman, dan kedua orang yang kita terangkan menunaikan nazar. Dan kita telah bahaskan tentang masalah nazar yang dibahagikan kepada 3 perkara, yang harus tapi wajib ditunaikan, dan yang haram, dan yang ketiga yang makruh.
Kemudian kita terangkan lagi kelebihan orang yang abrar ini yang bakal minum dengan air yang disebutkan air kafura ini, ialah orang yang takut pada hari yang mana kejahatan ataupun keburukan itu di mana-mana. Dan sifat mereka juga disebabkan mereka takut, lalu mereka yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan kepada orang makanan yang mereka suka kepada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan. Ya, ini di antara sifat-sifat abrar. Bukan sekadar bagi makan saja, namun makanan yang dibagi itu adalah makanan yang terbaik bagi dia. Ya, makanan itu terbaik bagi dia lalu dibagikan orang makan. Dia suka makanan itu dibagi kepada orang yang miskin, anak yatim itu makan dengan makanan yang terbaik itu. Itu di antara sifat yang terbaik. Kemudian bukan sekadar itu, ya, dia memberi makanan itu kerana Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Dia tak nak balasan apa-apa. Ya, tak nak balasan apa-apa. Tak payahlah tangkap gambar untuk dia pun tak apa. Ya, tak payahlah dengan apa nak balas balik ke, kita bagi cocok kodok, dia bagi cocok badak besar sikit. Tak nak, tak payah. Dia tak nak apa-apa. Ini di antara sifat yang cukup dahsyat. Sehingga kan, ya, Syekh Saleh Ibn Utsaimin mengatakan, sehingga kan jika kita bagi tu, orang tu kata terima kasih lah apa, doakan untuk saya. Hatta kalimah doakan untuk saya pun tidak perlu. Kerana apa? Itu tidak melengkapi dalam ciri-ciri la nuridu minkum jazaa. Ya, maksudnya kita masih lagi mengharapkan dia doa untuk kita. Memang kita mengharapkan, tetapi jangan minta, biar dia berdoa sendiri. Ya, kalau kita minta seolah-olah kita masih lagi ada tujuan kita bagi. Ya, nampak walaupun bagi wallahu alam ada ikhlasnya, tetapi ciri-ciri orang yang ingin memiliki mukanya ceria di mahsyar nanti akan hilang. Salah satu ciri ini. Okay? Jadi kita bagi, biasakan kita bagi, dah tak nak apa-apa balasan. Kalau boleh lupakan. Kemudian Allah mengatakan wala syukura, walaupun ucapan terima kasih. Kita tak perlukan itu semua. Bagi dah. Ya, kadang-kadang memanglah kita terasa bila bagi dia tak erti nak bercakap terima kasih. Melainkan kalau tujuan kita nak takdib, mengajar dia. Okey, kalau orang bagi supaya dia beradab dengan orang-orang yang memberi selain daripada kita, dia biasakan, terutamanya kanak-kanak bila dia ajar anak yatim tu kan, okey, bila orang bagi ucapkan terima kasih. Paling kurang, ya, ajar orang berbudi, kita berbahasa, bila dibagi tu kita ucap terima kasih. Maka itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita mengharapkan, cakaplah terima kasih, cakaplah terima kasih, dia tak cakap, kamu ni orang dah bagi, cakaplah terima kasih. Okey, jadi itu bermasalah. Kemudian dalam ayat itu juga mengatakan, ya, okey, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Okey, kami lakukan semata-mata kerana apa? Kerana kami takut, inna nakhafu min rabbina, kerana kami sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari, iaitu hari orang bermuka masam penuh dengan kesulitan. Itulah hari mahsyar. Baik, jadi ini ayat yang kita terangkan pada pelajaran yang lepas, mengisyaratkan sifat-sifat yang cukup cantik bagi orang mukmin yang ada sifat-sifat yang begini. Dan kita telah ceritakan contoh-contoh kalangan ulama salaf yang bersedekah tanpa pengetahuan. Orang rumah tu, ya, orang yang diberi sedekah tu, mereka tak tahu, orang kampung tu tak tahu siapa yang memberinya. Tetapi bila mereka tahu, bila hari kematian dia selepas seminggu tak ada makanan sampai, ya, maka mereka tahu itulah orang yang memberi kepada mereka. Alhamdulillah, ala kulli hal mereka tahu selepas kematian dia. Okey, baik. Jadi di situ adalah sifat-sifat yang terbaik, ya, sedekah, merahsiakan sedekah. Kenapa? Menyatakan sedekah ada kelebihan dia, dan merahsiakan sedekah pun ada kelebihan masing-masing, dan kedua-duanya mempunyai kelebihan yang hebat.
Dan kita sambung balik ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Insan, surah yang ke-76, ya. Ayat yang ke-11 kita mulakan. 10-11 juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نذرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan di hati, dan Dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutera. Okey. Baik. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan dalam ayat ini, apabila dikatakan fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura, maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Penyebutan lafaz nadratan yakni kejernihan wajah dan lafaz surura kegembiraan hati secara bersamaan dalam ilmu balaghah merupakan gaya bahasa tajanusul baligh, menyebutkan dua kata yang mempunyai arti berdekatan. Okey. Dalam perbahasan ini apabila Ibnu Katsir mengatakan begitu, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, apa yang paling penting, kita beriman dengan ayat ini. Ya, bagi saya beriman. Apa yang Allah ceritakan ini gambaran yang bakal berlaku di mahsyar nanti. Ya, saya beriman dan saya yakin bahawa cuma bagaimana kita nak melengkapi ciri-ciri ini kena beramal dan praktikalkan. Walaupun sekali kita bernazar seperti mana yang disebutkan, walaupun sekali kita bersedekah seperti mana yang diterangkan, walaupun sedikit kita lakukan, jangan lepaskan peluang kita untuk diregisterkan sebagai orang yang layak untuk memiliki sifat-sifat yang agung ini. Cuba. Ya, walaupun kita rasa tak cukup duit, alah nasi lemak sekali makan tu berapa ringgit, kan? Itu boleh menyebabkan kita diceriakan muka di akhirat kelak. Subhanallah. Bayangkan, ya, apabila Allah mengatakan fawaqahumullahu syarra dzalika, Allah memelihara, maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu. Mahsyar, perjalanan mahsyar adalah perjalanan yang penuh liku-liku yang kita telah terangkan dalam pelajaran-pelajaran yang lepas. Bermulanya kita dibangunkan di situ adalah bermulanya masalah. Ini berdalilkan ayat dalam surah Yasin. Apabila dibangunkan dari dari kubur mereka ataupun dari tempat mereka yang tidur, yang dikatakan kubur tu. Okey, kita tengok dalam surah Yasin sedikit. Ya, buka surah Yasin. Okey. Surah Yasin, surah yang ke-36, juzuk yang ke-22. Ayat yang ke-51. Okey, muka surat 443. Surah Yasin, surah yang ke-36, juzuk yang ke-23, ayat yang ke-51 kita mulakan. Muka surat 446. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
Mereka berkata, aduh celakalah kami. Dan ditiupkan sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduh celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Nampak tak? Mereka mengeluh, siapa yang bangunkan kami? Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, kita ni sebenarnya, kita ni bila kita berada di hari kematian ataupun alam nazak pada hari itu, kita dah tahu result kita. Ya, sekarang tak tahu lagi. Ya, na'udzubillah min zalik, kita minta lindung Allah daripada result ataupun mati yang tidak baik. Ya, su'ul khatimah. Kerana apa? Husnul khatimah adalah amat penting untuk menentukan perjalanan kita sampai hari mahsyar. Ya, berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Bara Ibn Azib, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kisah apabila mayat itu ditanam, ya, sampai pada akhir kisah roh itu berbicara. Apabila amal ibadat itu datang, ya, dalam bentuk, kalau orang yang soleh berbentuk seorang lelaki yang muda, smart, ya, lalu memberi khabar gembira. Tetapi bagi roh yang tidak soleh ini, orang yang buruk dengan pakaian yang hitam, mukanya yang kotor, yang bengis, ya, lalu mengucapkan kata khabar gembira kepadamu, yakni berkaitan dengan neraka, ya. Lalu apa roh itu mengatakan? Ya Allah, jangan dirikan kiamat, atau janganlah kamu lakukan kiamat. Kenapa? Kerana nun di balik kiamat inilah perjalanan dia. Perjalanan yang penuh liku-liku yang menakutkan. Tuan-tuan dan perempuan, yang pernah saya terangkan bagaimana bila seorang itu dibangunkan di mahsyar, permulaan mukaddimah itu dah menunjukkan kebaikan, maka di akhir akan berterusan kebaikan. Dia mukaddimah tu. Tu pasal bila seorang itu dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan, ya, pertama sekali berpakaian ataupun tidak. Yang asalnya semua tidak berpakaian. Ya, Rasulullah sebutkan kepada Aisyah, sehingga Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tak ada malu ke waktu itu? Ya, kenapa dibangunkan tidak berpakaian, bertelanjang, tidak berkasut dan tidak berkhitan? Lalu Rasulullah mengatakan, al-amru asyad, yakni suasana itu tak ada sempat untuk memikirkan benda-benda yang begitu, yang melainkan mengatakan nafsi-nafsi, masing-masing nak melepaskan diri. Menakutkan. Itu mukaddimah. Lalu kita dijadikan seperti mana Nabi Adam AS mula kejadian 60 hasta, ya, lalu kita dibangunkan dan mengikut amalan masing-masing, sehingga Rasulullah mengatakan, ya, bersabda bahawa orang yang pertama yang akan dipakaikan pakaian adalah Nabi Allah Ibrahim. Ini mengisyaratkan bila dipakaikan pakaian, orang itu dah di antara orang yang terbaik. Dan tidak dinafikan para syuhada dan juga para haji, hujjaj wal mu'tamir, ataupun orang yang melakukan haji dan umrah yang mati di waktu menunaikan haji ataupun umrah. Kenapa? Mereka memakai pakaian ihram sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Okey? Baik. Jadi ini menunjukkan khabar gembira kepada orang kelompok-kelompok yang ni. Oleh kerana itu, masalah akidah adalah masalah asas yang akan menentukan kita perjalanan yang awal ni selamat ataupun tidak. Kemudian kita menyaksikan bagaimana kedudukan yang disebutkan matahari itu rapat dengan kita, dan waktu itu orang berpeluh. Siapa yang ada peluh saja bermasalah. Kaedah dia, siapa je yang ada peluh bermasalah. Sehingga Rasulullah mengatakan ada yang peluhnya sampai kepada mata kaki, yakni buku lali. Ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, dan ada yang diletakkan tangan dia pada mulut dia. Macam kita dalam air kan, dalam kolam renang ke sungai tu, ya, kita tenggelam, kalau kita berdiri macam tu, ya, tak boleh nak berdiri elok. Kita terloncat air tu dah sampai ke mulut. Maka itulah ketinggian peluh manusia pada ketika itu yang paling jahat, ya, bermasalah. Agak menarik dalam bab ini, kita kena lihat bagaimana kedudukan orang yang pada mukaddimahnya bermasalah dan akhirnya akan terus bermasalah. Na'udzubillah min zalik, kita minta lindung kepada Allah supaya kita termasuk orang yang selamat dalam bab-bab yang ni. Amin ya rabbal alamin. Oleh kerana itu, ya, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, cari masa. Tak boleh biarkan kita dalam kejahilan. Cari masa dan pastikan ustaz itu membawa Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun dan yang terbaik, maka belajar. Kenapa? Rasulullah mengatakan siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Kita nak permudahkan. Kita tak nak biarkan diri kita. Dan ayat ini juga yang kita baca di dalam surah Al-Insan ini menceritakan di antara sifat-sifat orang yang terbaik di mahsyar. Di saat orang bermuka masam. Bermuka masam, bukan masam macam mana? Dia bila seorang tu muka dia bermasalah, maka dia akan mencorakkan muka dia agak lain. Ya, dengan masamnya, dengan berkerut, dan itu menunjukkan dia berhadapan dengan masalah. Tetapi dengan sebabkan perkara yang dilakukan disebutkan dalam surah ini, maka orang ini Allah ceriakan muka dia. Kerana apa? Kerana dia menceriakan orang Allah ceriakan dia di akhirat. Berdalilkan ayat yang mana kita baca tadi. Okey, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang bermuka masam penuh kesulitan. Abasa yang disebutkan dalam surah Abasa, yakni muka dia dikerut tu, dahi dia tu, ya, lepas tu dia macam ada masalah. Berarti ada je masalah. Nauzubillah, kita hidup di dunia ada masalah, ya, kadang-kadang tak concentrate perjalanan kehidupan kita harian. Okey, berarti dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita orang yang bermuka masam ini adalah orang yang bermasalah di akhirat. Nauzubillah min zalik. Kita minta lindung. Ya, kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu bagaimana kedudukan kita di mahsyar nanti. Tapi kita akan cuba. Usahakanlah, itu yang saya katakan, usahakanlah walau sedikit menepati ciri-ciri ayat ini. Ya, kemudian Allah katakan lagi, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Tuhan mereka memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan di hati. Tuan-tuan dan perempuan, di saat orang bermuka masam, kita muka ceria. Ya, waktu keluar result, misalnya keluar result, tengok muka, yalah, muka sedih, muka macam-macam. Pasal apa? Result SPM dia tak bagus. Tiba-tiba yang ceria tu, yalah, kalau kadang-kadang yang ceria buat-buat kan, tengok result menteruk juga. Okey, tengok si perempuan ni, result tak bagus, dia ceria pasal apa? Tak apa, boleh kahwin cepat kan. Ini kita tak boleh nak agak, tetapi itu di dunia. Tapi di akhirat, orang yang ceria, maka dia kategori yang terbaik. Orang yang ceria, dia muka kategori orang yang akan mendapat perjalanan dia mudah di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita lakukan walaupun sedikit. Okey, Allah katakan fawaqahumullah. Allah yang berkata, Allah yang berfirman, aku akan menyelamatkan, aku akan menjauhkan. Fawaqahumullah, Allah yang menjauhkan, ya, syarra dzalika, kejahatan ataupun keburukan pada waktu itu, al-yaum, zalikal yaum, walaqahum, dan mereka itu walaqahum, maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan mereka kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan di hati. Dengan arti kata lain, jernihnya wajah, hati belum tentu. Jernihnya hati, wajah belum tentu. Tetapi di dalam ayat ini digabungkan, kejernihan wajah itu bermula daripada hati yang ceria. Ya, hati yang ceria. Tuan-tuan dan perempuan, bermulanya di mahsyar itu dah kita tengok orang-orang yang hebat nanti. Ya, orang-orang yang hebat ini semuanya akan muncul dengan keceriaan mereka. Orang-orang yang bermasalah akan berhadapan dengan masalah. Na'udzubillah min dzalik. Amat menakutkan. Ya, kalau kita bermula dengan mukadimah yang tak baik, maka berakhir dengan tak baik. Oleh kerana itu, ya, mukadimah kita adalah kematian kita. Mukadimah di alam akhirat adalah kematian kita. Jadi pastikan kehidupan kita ni betul-betul mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, supaya bila kita mati dalam keadaan yang baik. Subhanallah. Disebabkan satu hadis yang cukup menarik. Ya, apabila Rasulullah mengatakan,
barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengannya. Ya, lalu para sahabat mengatakan, siapa yang tak suka bertemu dengan Allah? Kita pun kan, ya Allah, kita suka bertemu dengan Allah, suka bertemu dengan Rasulullah nanti, dengan siap berlagu pun lah, ya, Habibi ya Maulana lah, apalah kan. Kenapa rindu nak bertemu dengan Rasulullah, tetapi bukan konsep suka yang begitu. Lalu Rasulullah menerangkan apakah yang dimaksudkan suka itu di waktu sakratul maut datang. Di waktu sakratul maut, malaikat maut datang, maka disitulah sama ada kita suka ataupun tidak bertemu dengan Allah. Sudah tentu orang kafir tertolak. Mereka tak kenal pun Allah. Macam mana mereka nak suka bertemu dengan Allah? Orang yang beriman pula, dia berhadapan dengan masalah keimanan dia menepati ataupun tidak. Ya, kerana dalam bab iman kepada Allah ni, di akhir perjalanan kita sebelum menaiki melalui titian sirat, kita akan berhadapan masalah di situ. Kerana keimanan kita salah, kita akan hadapi masalah. Ya, maka oleh kerana itu, beriman kepada Allah, beriman seperti mana yang ditetapkan itu mesti clear. Disitulah akan datang kita suka untuk bertemu dengan Allah di waktu kita nak mati. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita untuk mempertahankan iman dan keyakinan kita kepada Allah, supaya kita gembira untuk bertemu dengan Allah. Ya, gembira ke nak mati ni? Tak. InsyaAllah, ya, mati akan datang bila-bila masa. Okey, baik. Allah berfirman, "Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura." Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan di hati. Allah berfirman dalam surah Abasa, "Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah." Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Ya, ini menggambarkan ahli syurga di sana adalah waktu gembira. Ya, bermula di mahsyar tu sampai di dalam syurga adalah kegembiraan bagi mereka. Alhamdulillah. Walaupun di sini mereka bersedih, mereka tertekan, mereka berhadapan dengan banyak masalah, mereka dibunuh, tetapi kegembiraan yang hakikatnya berada di sana. Kemudian Allah mengatakan, Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, "Datang kepadaku dengan bergembira, raut wajahnya bersinar." Okey. Sebentar. Dalam hadis Ka'ab Ibn Malik yang panjang berkata, apabila Rasulullah gembira, maka wajahnya akan berseri-seri bagaikan bulan purnama. Ya, ini di antara sifat wajah Rasulullah bila dia gembira, dalam keadaan muka dia cukup ceria. Ya, cukup ceria. Dan kita tahu Rasulullah tidak pernah bermuka masam, ya, kecuali dalam beberapa perkara lah, ataupun dalam keadaan dia marah, melanggari syariat Allah, dia akan berubah muka dia. Okey, baik. Kemudian Allah ceritakan pada ayat ini, di akhir ayat yang kita baca tadi, "Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira." Dan dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutera. Okey, kesan daripada kesabaran mereka hidup di dunia dan mengikut seperti mana yang ditetapkan oleh Allah pada ayat surah Al-Insan, mereka layak untuk mendapat penghormatan di waktu di mahsyar, kemudian mereka itu dimasukkan syurga. Dan kita tahu dengan nikmat-nikmat di sini adalah pakaian sutera. Pakaian ahli syurga yang disebutkan sutra, istibrak dan sundus. Dua pakaian masyhur sutra. Walau bagaimanapun bagi orang yang beriman, kaum lelaki tidak dibenarkan memakainya di dunia. Ini adalah pakaian kita di akhirat. Adapun kaum perempuan dibenarkan. Ya, sutra dibenarkan kepada kaum perempuan, tetapi bagi orang lelaki tidak dibenarkan di dunia. Okey. Adapun emas pun begitu, pakaian itu adalah dibenarkan bagi kaum perempuan, tetapi kaum lelaki tidak dibenarkan, ya, memakai emas. Pakai cincin, subang,
rantai, itu tidak dibenarkan. Gelang. Tetapi kalau kita bawa emas boleh tak? Orang lelaki bawa emas boleh? Dia bawa berjalan, okay? Tak menjadi masalah. Seperti yang berlaku zaman dahulu, walaupun dia tak pakai, ya, dia memang bawa emas, dinar, kan? Dinar, dirham dibawa dalam poket, dalam apa semua, tak menjadi masalah. Hukum tak salah. Dan dikecualikan bagi mereka yang waktu perang misalnya apa orang kata, tersumbing sikit lalu dilekat dengan emas ataupun gigi emas, itu dikecualikan, ya, untuk kaum lelaki. Okey? Waktu perang dia dosa gigi emas. Tak, gigi emas bila-bila masa. Jadi kalau sekarang orang tu hilang gigi dia boleh lah. Boleh, tapi dengan syarat pastikan keselamatan anda. Nanti buat rompak tengah jalan, ada gigi apa cantik semua hilang semua. Emas-emas pun dia ambil, ya. Okey, tapi tak menjadi masalah. Okey. Kemudian dalam bab yang kedua-duanya tak boleh, lelaki dan perempuan, apabila cawan dibuat dari emas, pinggan dibuat dari emas ataupun piring, ya. Cawan dan pinggan piring dibuat dari emas ataupun perak tak menjadi masalah, ya. Tetapi dia menjadi masalah waktu minum dan makan. Kalau sebagai nak letak apa, sebagai perhiasan apa, tak menjadi masalah. Tetapi dia akan menjadi masalah pertama waktu makan dan minum. Kedua-dua, lelaki dan perempuan tidak dibenarkan. Okay, itu masalah. Yang kedua masalah dia, kalau orang tahu, pencuri tahu, dipecahnya rumah. Okay. Baik. Jadi secara kasar itu dia, ya. Emas asalnya tidak menjadi masalah. Dan kalau nak berjual beli pun mesti dengan jelas. Kenapa hukum emas yadan biyadin, ya, tangan dengan tangan. Dia tak boleh sistem yang apa, orang beli emas pakai apa, forex, kan. Jenis macam itu tidak dibenarkan, berbahaya, ya. Kenapa? Harga emas ni dia bertukar cepat, Oleh kerana itu Rasulullah kata yadan biyadin, tangan dengan tangan. Okey. Baik. Kat mana tadi? Okey, sutra. Sutra bagi ahli syurga yang terkenal dengan kalimah sundus wa istibrak. Istibrak adalah sutra yang dipakaikan di waktu panas, sundus di waktu sejuk. Wallahu a'lam. Dalam perbahasan ulama begitu. Subhanallah, ya, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita menyaksikan Al-Quran ini, adakah kita beriman ataupun tidak. Jadi iman ini yang akan menggerakkan, bersemangat untuk kita melakukan benda-benda yang terbaik ini. Tetapi kalau kita dengar Al-Quran macam tu aja, tak ada pergerakan diri kita, masalah tu, ya. Bicarakan iman kita. Kemudian kita bicarakan ayat yang berikutnya. Muttaqi'ina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya terik matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. Dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat di atas mereka. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Iaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak, yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Baik. Kita menyaksikan ayat syurga. Ayat ini menceritakan bagaimana kedudukan syurga yang istimewa. Tuan-tuan dan perempuan, iman. Yakinkan benda ini. Kalau kita tak beriman, dia tidak akan menggerakkan. Bagi saya beriman dengan Al-Quran dan saya yakin dengan apa yang Allah janjikan.
Bagaimana kedudukan ahli syurga? Saya ingin menjadi ahli syurga dan kita ingin jadi ahli syurga. Oleh kerana itu kena berlatih apabila datang ayat Quran. Bagaimana iman kita? Awal-awal dulu dah kita terangkan, cukup bagi kalimah Allah saja disebut, seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Anfal, bergegar jiwa kita. Kalau tak bergegar jiwa kita, kita bermasalah. Kita ada krisis keimanan. Kena latih. Ya, bila datang ayat syurga dia lain, bergelojak, tak sebut benda. Yakni bersemangat kita. Ya, bila datang ayat syurga bersemangat, kita nak. Dan bila datang ayat neraka, kita akan rasa takut. Oleh kerana tu, keimanan adalah asas kepada Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah. Kalau tak ada keimanan, leceh. Ya, kita bermasalah dalam nak memahami dan merasakan ayat itu dengan cara yang baik. Okey, baik. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan-dipan. Okey, ayat ini mengisyaratkan, Ibnu Katsir menceritakan Allah mengkhabarkan tentang keadaan penghuni syurga dan kenikmatan yang mereka perolehi serta kurniaan yang agung yang dilimpahkan kepada mereka. Dia berfirman, muttaqiina fiha 'alal araik, di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan-dipan. Penjelasan tentang hal ini telah disebutkan dalam tafsir surah As-Saffat. Di sana juga disebutkan perbezaan pendapat tentang bertelekan, apakah berbaring, bersandar, bersila ataupun santai. Diterangkan pula di sana tentang dipan-dipan syurga, yakni ranjang-ranjang pengantin penduduk syurga. Jadi ada perbahasan tentang muttaqi. Okey, muttaqi ini kalau ikutkan kaedah, ya, dia di antara larangan Rasulullah SAW seorang itu makan sambil muttaqi. Ya, muttaqi ini kalau ikut perbahasan yang saya tengok tu, oleh kerana Ibnu Katsir mengatakan berbagai-bagai perbahasan, tapi larangan yang disebutkan, kalau kita tengok cerita raja zaman dahulu, cerita-cerita raja Melayu kita zaman dahulu, sewaktu dia macam bukan baring, dia duduk ngering tu kan, ya, ngering sambil tu dayang di kipas-kipas dia pemakan anggur macam tu kan. Boleh nampak ke? Abu Muaz cepat nampak saya. Okey, macam mana nak buat persembahan ke? Mutakik sangat pegang macam tu kan. Elok budak-budak buat kan. Okey, mutakik ni dia raja tu, dia baring mengering, dayang dia pun kipas, dia makan anggur kan. Tapi bukan baring, dia duduk menyengit. Ada, kita tengok kursi-kursi pun bentuk dipan-dipan tu ada, ya. Maka itu cara makan yang dilarang dalam Islam, yang Rasulullah larang makan cara yang begitu. Okey, cuma nak menceritakan itu kedudukan istimewa bagi raja-raja. Kalau di bumi ini, kalau istirahat raja-raja dalam keadaan bentuk yang begitu. Maka nak menceritakan ahli syurga dalam keadaan yang duduknya selesa sangat-sangat. Okey? Kemudian, apa yang special lagi? La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak merasakan di dalamnya terik matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. Selesa. Maksudnya duduk dalam macam bilik aircon yang betul-betul selesa. Okey. Tetapi tak sama. Syurga lain. Okey. Firman Allah, apabila Ibnu Katsir mengatakan mereka tidak merasakan panas yang menyengat dan dingin yang mencekam, mereka hanya merasakan kehangatan dan kenyamanan yang kekal lagi abadi, sehingga mereka tidak menginginkan tempat yang lain. Kemudian Allah ceritakan, wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat di atas mereka dan buah-buahannya mudah dipetik dengan semudah-mudahnya. Ibnu Katsir mengatakan dahan dan ranting. Firmannya, wadaniyatan alaihim zilaluha, dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat di atas mereka. Zilal adalah naungan. Ya, berarti bila disebutkan syurga, dia adalah terlindung. Ya, jannah, dia perkataan jannah itu adalah tersembunyi. Dia terlindung dari matahari apa semua, dia dalam keadaan tertutup, selesa. Okey, kemudian yang dikatakan itu juga
yakni ranting-rantingnya dekat kepada mereka, kemudian wadzullilat kutufuha tadlila, dan buahnya dimudahkan memetik semudah-mudahnya. Yakni di saat mereka memerlukan, maka dia hanya akan mendekat kepadanya dan ia turun dari tempat tinggi seolah-olah ada pendengar yang patuh. Ini sebagaimana firman wajanal jannataini, dan buah-buahan kedua syurga itu dapat dipetik dari dekat. Dan firman Allah kutufuha daniyah, buah-buahannya dekat. Baik, ayat ini dikaitkan rapat dengan surah-surah yang lain, nak ceritakan bagaimana mudahnya ahli syurga nak dapatkan makanan-makanan seperti buah-buahan. Buah-buahan ni makanan asas ke apa bagi kita? Ya, santai kan? Dan begitulah kedudukan ahli syurga. Buah-buahan itu adalah santai. Mereka tak jadi masalah dalam bab makan. Nak ceritakan bagaimana mereka begitu santai sekali, duduk dalam keadaan nyaman, selesa dan yalah, dalam keadaan gembira. Okey. Cuma dalam ayat ini apabila kita membicarakan tu, ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak tak? Saya harapkan benda ni kita boleh nampak dengan iman, ya. Bila Allah membicarakan, kalau kita nak letakkan urusan ini seperti mana urusan dunia, ya, memang tak akan jumpa macam mana buah tu boleh datang dekat, kan? Boleh tak? Tak mampu untuk kita fikir, melainkan kita itu pun duduk dalam dusun pun buah kena petik juga. Ya, durian kena tunggu dia luruh. Ya, tak boleh pula datang, alah aku baring dia nak datang, tak ada. Kecuali kalau kita sakit, ya, duduk hospital, buah datang. Tetamu datang bawa buah bagi kita makan. Itu mungkin. Ya, tetapi dalam ayat ini, ya, bagi saya pertama, ini masalah keimanan lah, ya. Teknologi di sisi Allah adalah kemuncak kehebatan. Itu je boleh saya cakap. Okey, teknologi di sisi Allah tidak dapat digambarkan dengan kepala otak kita, tetapi dapat dirasa oleh iman kita. Dan saya telah bicarakan di antara yang diceritakan oleh Allah di antara teknologi yang hebat di dalam syurga, sewaktu Adam, ya, berada di syurga yang dikatakan bukan syurga yang bakal kita duduk nanti. Ya. Ulama membahaskan syurga ada 3, dan Adam dia duduk di syurga yang bukan kita bakal duduk nanti. Ya, ataupun orang yang beriman akan duduk di sana nanti. Kerana syurga yang duduk di sana nanti adalah syurga yang mesti mati dan kekal abadi kalau masuk. Ya, tetapi Adam, syurga yang diduduk, ya, tidak kekal abadi. Dia terpaksa turun ke bumi. Ini membuktikan dalil dia. Jom kita tengok dalil dia. Ya, dalam surah Al-A'raf. Bagaimana teknologi di sisi Ar-Rahman. Ya, saya cukup kagum. Ya. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Juzuk yang ke-8. Okey, kita lihat. Ayat yang ke-22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Maka syaitan memujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampak bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun syurga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Okey, tang mana ayat itu yang menunjukkan kehebatan? Okey, kita lihat.
waktu Allah mengatakan badat lahuma sawatuhuma, tak kala keduanya telah merasa buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Asalnya Adam berpakaian, Hawa berpakaian. Kemana pakaian tu? Kita ni nak tanggal pakaian senang ke susah? Ya, kadang-kadang susah. Nak kena buka butang, tanggal kan. Tetapi di dalam syurga yang dimiliki oleh Adam waktu itu, bagaimana pakaian yang dipakai dan ditanggal sekelip mata begitu je. Zup, tanggal. Disebabkan dia makan buah yang dikatakan itu. Terus secara automatik tanggal. Okey? Maka itu menunjukkan kehebatan ahli syurga, ya, pakaian-pakaian syurga. Jangan terkejut, ya, kalau kita bicarakan tentang malaikat. Malaikat yang mana dia pergi turun naik kelajuan yang sekelip mata yang dikatakan. Kerana teknologi di sisi Allah dahsyat. Mereka pergi dengan kelajuan cahaya. Perjalanan 1000 tahun hanya tak sampai berapa second saja melepasi. Teknologi di sisi Allah. Okay. Dan ingat, itu yang berkaitan dengan kisah Adam turun ke bumi. Bukan sebarangan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajar Adam semua maklumat-maklumat. Ya, tak ada yang tertinggal. Dia turun penuh maklumat dalam minda, dan ada yang diceritakan dalam berkaitan dengan tenggelamnya kaum Nabi Nuh, meninggalkan khazanah yang begitu dahsyat sebenarnya. Diresetkan balik kehidupan dunia kita. Wallahu alam. Agak menarik. Saya pun tengah melihat apa yang diceritakan. Okey, ala kulli hal itu lain bab. Cuma nak ceritakan kita bagaimana syurga ni nanti semua teknologi itu datang. Kehebatan yang tak dapat dibayangkan melainkan iman sahaja berbicara. Saya beriman. Ya, teknologi itu kita dalam minda kita dah tengok hebatlah zaman sekarang ni. Semua teknologi komputernya, teknologi AI-nya apalah, semua tu dah hebatlah tu. Ya, di syurga sana lebih. Fa idza ra'aita, nanti sampai tu samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Saya beriman. Okey, baik. Kemudian, ini dia. Di antara benda-benda yang menarik yang Allah ceritakan. Okey. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dan diedarkan kepada mereka berjana-berjana dari perak dan piala-piala, yakni pelayan-pelayan itu mengelilingi mereka dengan membawa berjana makanan yang terbuat dari perak dan piala minuman, iaitu gelas tanpa ganggang yang bening laksana kaca, iaitu kaca yang dibuat dari perak. Okey, jelas. Ini di antara satu teknologi yang cukup canggih. Kaca yang dibuat dari perak. Boleh fikir tak? Kalau kaca dibuat dari kaca lah, berarti jatuh pecah. Tetapi sekarang kaca itu dibuat dari perak, jatuh tak akan pecah. Sifat perak logam, ya, dia tidak akan pecah. Nak menceritakan begitu canggih ciptaan Allah dan begitu unik dan begitu hebat bagaimana Allah nak persembahkan kepada kita, ya, benda-benda yang begitu. Jadi firman Allah yang bening laksana kaca yang terbuat dari perak. Lafaz qawarira, kaca-kaca, pada ayat ke-15 adalah dinasabkan kerana merupakan khabar kana. Sedangkan pada ayat 16 dinasabkan sebagai badal atau tamyiz, kerana Allah lalu menjelaskan dengan firman-Nya, iaitu kaca-kaca yang berbuat dari perak. Okey. Ibnu Abbas, Mujahid dan Hasan Al-Basri dan yang lain berkata, yakni seputih perak dan sebening kaca. Ya, satu benda yang unik yang hanya Allah yang Maha mengetahui. Kemudian pada ayat tu qaddaruha taqdira, yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kadar, hilang rasa haus mereka, tidak lebih dan tidak kurang.
Okey. Baik. Ayat ini jelas kepada kita bagaimana kedudukan istimewa di dalam syurga yang tak mampu untuk kita bicara. Dan saya ambil balik qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bila kita membicarakan syurga, mungkin kita dengar perak tu kan, ataupun kita dengar buah-buahan dalam syurga seperti rumman, delima, ataupun kurma, ataupun apa juga disebut. Pertama, nama serupa tapi sifatnya berbeza. Kaedah dia. Okay. Nama serupa, sifatnya berbeza. Ya, nama serupa di bumi. Jangan kita ingat kurma tu kurma macam di bumi di sana. Tak. Nama je serupa, sifat dia berbeza. Kerana sifat dalam syurga, bila makan, ya, dia istimewa. Ya, bila minum, dia tidak akan dahaga. Jadi berbeza sangat-sangat. Itu pasal bila disebutkan berkaitan dengan sutra tak sama matahari, sedangkan matahari yang ada di bumi ni dah hancur dah. Matahari macam mana pula yang muncul tu? Ya, wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Yang penting kita beriman. Baik. Kemudian Allah menceritakan وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. Di dalam syurga itu mereka diberikan minum segelas minuman yang campurannya adalah halia. Okey, awal-awal kita ingatkan zanjabila memang halia. Tetapi apa kaedah dia? Nama sama, sifat berbeza. Ya, jangan kita Allah halia ustaz, angin lah. Keluar angin kalau minum kan. Itu otak kita, pasal kita ni berangin aja. Ya, maka tak sama di syurga. Zanjabila, bila Allah keluarkan satu nama, menunjukkan dia adalah minuman yang special. Ya, minuman yang istimewa, macam air kafura tadi, dan di sini diterangkan air zanjabil. Ya, zanjabila. Okey. Kita lihat ayat ini apa yang Ibnu Katsir katakan. Apabila ayat ini ya diterangkan kita tentang bagaimana kedudukan air yang istimewa ini. Okey. Mana tadi? Apabila air ini disebutkan di dalam syurga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah air halia, yang mana yang datang dari sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabila. Okey, salsabil. Ini nama mata air syurga. Dan kita tahu, kita dah bahaskan di dalam surah Muhammad tentang nama-nama air syurga yang besar. Ya, pertama air yang biasa, ya, air yang jernih dan air yang tawar. Yang kedua air apa? Air arak. Yang ketiga air susu. Dan yang keempat air madu yang disaring. Okey, itu di antara air-air yang besar yang ataupun disebutkan sebagai lautan bahar, lautan yang besar, lautan air yang besar nun di sana. Kemudian dia keluar air Kautsarnya, telaga Kautsar, kemudian keluar air yang macam ni, lepas tu keluar air yang tadi yang kita baca awal ayat, air apa ni, air kafura, dan ada beberapa lagi air yang disebutkan dalam Al-Quran, di antara dalam surah Al-Mutaffifin. Baik, kemudian Allah katakan di sini, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Dan itulah yang datang dari sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabil. Okey, ada orang letak anak nama salsabila. Ya. Air mata syurga. Letak. Bila tanya Tok Syekh Harap, alamak, kenapalah dia pemain letak aja. Hati-hati kita. Tak apalah, itu okey lagi lah. Boleh. Mana dia bagi
Bateri habis dah. Kita ulang balik. Cuba tengok dalam surah Al-Mutaffifin. Surah yang ke-83. Juzuk ke-30. Ayat yang kita lihat, ayat yang ke-23 kita mulakan. Atau ayat 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada di dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang-mandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberikan minum dari arak yang murni yang diletakkan di tempatnya. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlumba-lumba. Ya, agak istimewa. Allah sebutkan dalam bab ini, dia tersimpan dalam keadaan tempat yang istimewa sekali. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Itu dia, air mata air tasnim. Nampak tak? Ini di antara gambaran minuman syurga. Apa Allah katakan? Maka disebabkan itulah kita cuba berlumba-lumba. Jadi kita diarahkan berlumba-lumba dalam siri mencari keridaan Allah. Okey, buka surah Muhammad pula. Surah Muhammad surah yang ke-47. Okey, jumpa ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallah. Tuan-tuan, cuba ya, semangatkan hati kita. Subhanallah, ya. Rasa rindu tak? Perasaan rindu, perasaan mengharap tu kena ada. Mungkinlah ya, kita yang boleh bahasa Arab tu dia cepat tangkap, tapi kita cuba. Bila Allah nak berbicara ni, pasal saya merasakan Allah nak berbicara, nak mengkhabarkan kita betapa kena ada perasaan rindu mengharap benda-benda yang begini. Okey? Baik. Allah berikan kita semua. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Ayat 15 ya. Fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم
kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Perumpamaan penghuni syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamar yang lazat rasanya bagi peminum. Dan sungai-sungai madu yang disaring, dan mereka memperolehi di dalamnya segala macam buah-buahan dan keampunan dari Tuhan mereka. Adakah sama dengan orang yang kekal di dalam neraka dan diberikan minuman dengan air yang mendidih sehingga terputus-putus ususnya? Na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mengharapkan syurga Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Allah ampunkan dosa kita. Allah ampunkan dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Allah masukkan kita di kalangan orang yang beriman, orang yang abrar. Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang terpilih untuk menduduki syurganya. Dan kita mengharapkan Allah ampunkan dosa kita. Allah islahkan diri kita. Allah perbaiki diri kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, teruskan usaha kita untuk mencari keredaan Allah dengan cara yang betul, dan mudah-mudahan Allah berikan kita apa yang kita harapkan, yakni syurga firdaus yang dijanjikan, dan menjauhkan kita dari neraka yang diingatkan. Cukup sampai di sini, wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.